Kata Syekh Al-Musannif rahimahullahu ta'ala dalam matan dia di situ, kata dia, qala Al-Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darani amin. Kata Syekh kita, yahdi man yasha wa ya'sim wa yu'afi fadla wa yudillu man yasha wa yakhdhulu wa yabtali adla. Cantik. Apa maksud dia? Menunjuki ia akan mereka itu yang mengkehendaki ia akan dia. Makna dia, Allah akan bagi hidayah kepada siapa-siapa yang Allah Ta'ala nak hidayah tu sampai pada dia. Hidayah ni tuan-tuan disebut dalam Quran. Allah kata tulis, Allah direct kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta. Kerana Nabi ni tuan-tuan, Nabi teringin sangat. Dan Nabi, di hati Nabi ni, memang Nabi sangat mengharapkan pemenakan kesayangan Nabi ni dapat hidayah Islam. Di saat nazak nak mati, yang kata Abu Talib ni, yang selalu duk backup Nabi ni tuan-tuan, di saat nazak nak mati tu, Nabi pikrab. Waktu dia sakit tua tu, Nabi pikrab jumpa dia. Dan Nabi akan duduk dengan dia lama. Dan diceritakan dalam hadis, di saat nazak Nabi pi, sahabat cerita, dan Nabi nak kalau boleh Islamkan dia, tapi kesudah tak jadi. Abu Talib ni lembut hati dia, ada kecenderungan dia, hati dia tu sesuai. Nabi nampak itu. Tapi Allah maha bijaksana, Allah maha mengetahui. Allah nak tunjuk kepada kita. Bila Nabi dakwah, Nabi nak ajak kepada Islam, Abu Talib nampak macam nak masuk, macam berkenan. Nampak riak wajah tu macam senang dengan apa yang Nabi duk cerita. Tak tunjuk kata tak suka. Maka Abu Jahal yang duk ada pada masa tu, Abu Lahab yang duk ada, pemuka-pemuka Quraisy ni, yang juga adik-beradik kepada Abu Talib ni, pemenakan Nabi belaka ni, dia berkata, hai Abu Talib, takkanlah hang lupa nak tinggal agama nenek moyang kita ni. Dia berkata begitu. Takkan hang nak tinggal apa hak kita duk sembah selama ni? Hang kan orang penting, hang mata kemuka, hang mau ke kalau hang mati esok orang cemuh nama hang? Begitu. Lagi tak jadi. Sampai akhir tak Islam. Nabi cukup sedih. Allah turun ayat ni. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu Muhammad, sesungguhnya kamu tidak boleh bagi hidayah pada siapa yang kamu sayang sekalipun. Macam kita lah tuan-tuan. Hidayah ni tuan-tuan, kadang-kadang lah Allah nak uji orang-orang baik-baik ni. Boleh zuriat-zuriat yang menguji dia. Dia bagus, dia try dah nak bagi anak dia, bukan takat nak bagi jadi, nak bagi hafiz Quran, langkah pagang sekolah lari balik. Dia hantar dah mengaji pondok, tu guru pondok telefon kata ni anak ni teruk je lah, dia apa ni, dia gunting pagang, dia lari pula dah. Kan? Pok ni puas yang tak tahu nak abang dah punya kepung lah dan sebagainya, tapi tak boleh. Allah nak tunjuk benar ni. Apa dia cerita dia? Hidayah ni Tuhan bagi, yahdi man yasha. Allah akan tunjuk kepada siapa yang dia nak tunjuk. Sambung lagi, dan memelihara ia dan menghapus ia kerana limpah kurnia. Wa ya'sim, dan Allah akan pelihara seseorang itu daripada dia buat dosa yang patut-patutnya dia akan laku dosa tu, dia akan buat dosa tu, tapi Allah ya'sim, Allah jaga dia. Wa yu'afi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dah berdosa Allah maafkan. Yang ni semua fadla, kerana limpah kurnia Allah. Tuan-tuan, kalau kita ni lah nak kira dosa hak kita buat tuan-tuan, tak ke syurga kita. Kalau nak kira dosa hak kita buat dengan pahala hak kita buat, timbang detail punya esok ni, tak lepas dah. Tak lepas. Mau tak mau ni tuan-tuan, yang Nabi sebut dalam hadis ni, tidak ada siapa pun yang masuk syurga melainkan kerana rahmat Allah. Sehingga kata Sayyidatina Aisyah kepada Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, atau kama qala, adakah kamu juga macam tu? Aku pun sama. Nabi kata, kita semua ke syurga kerana rahmat Allah dan limpah kurnia Allah. Itu dia tuan-tuan. Mana ada tuan-tuan hari ni, kalau mahkamah di dunia hari ni lah tuan-tuan, kalau satu orang buat jenayah berat, dia ada bunuh orang,
ataupun dia dah sampai ke tahap bukan takat bunuh, dia dah rogol satu orang, kemudian dia dah bunuh dan apa semua ni, mahkamah kita kata hukum adat dunia ni, kita kata apa? Hakim akan jatuh hukuman dekat dia mandatori. Tak bunuh lagi pun, buat kesalahan-kesalahan lain pun 20 tahun penjara. Habis-habis kuat hakim hari tu, mood dia bagus, dia tak keli dengan bini dia, dia kata 15 tahun, jimat 5 tahun, tukar dunia. Tapi ada hamba Allah pergi di akhirat dengan dosanya menggunung-gunung. Dicerita dalam hadis, kita boleh buka Mestikah Hadis jilid 1. Ketika dia nak dibawa ke neraka, hati ni duk harap rahmat Allah lagi, duk beralih ke belakang, duk beralih ke belakang. Kok-koklah rahmat Allah boleh sampai kepada dia. Raja tu duk ada lagi, apa dia? Mengharap Allah ampun aku. Maka Allah perintahkan malaikat untuk bawa mai semula. Dan ditanya kepada dia ni, pasal apa ini hang duk tak lepas, macam tak lepas nak pergi ke neraka ni? Dia kata, aku masih mengharapkan rahmatmu ya Allah. Kerana itu Allah kata, kerana harap kamu ni sampai ke tahap nak ke neraka pun duk harap aku ampun lagi, aku ampun semua. Tu dia tuan-tuan. Mana ada tuan-tuan, ni kata Tuhan Ghafur ni, Maha Pengampun. Wa yu'afi fadla, dan kalau Allah maaf satu orang, Allah hapus dosa dia, itu semua kerana limpah kurnia dia. Dan sambung lagi, wa yudillu man yasha, dan menyesatkan ia akan mereka yang mengkehendaki ia akan dia. Oh, yang ni kita tak pernah dengar lagi satu orang duk mengaku jadi Tuhan dan mai dah alam Melayu, dia mai seorang. Dan tak pelik tuan-tuan, dia nanti mai lagi pelik daripada tu lagi. Niat mengaku jadi Tuhan dan kita tak pernah fikir, satu masa nanti mana nak beritahu, wal'iyyazubillah, akan sampai ke tahap yang lebih teruk daripada tu. Tidak-tidak dia mengaku dia cipta Tuhan pula dah. Tu dia tuan-tuan. Kita boleh nampak tuan-tuan, kalau umur tuan-tuan panjang, benda ni akan nampak. Tuhan duk tunjuk. Dia nanti main satu tahap, dia duk fikir lah sekali, dia nanti cipta Tuhan. Pasal apa? Merapu. Yang ni yang kata yudillu man yasha, Allah akan sesat siapa yang dia nak sesatkan. Dalam ilmu dia tahu. Dan wa yakhzulu wa yabtali adla, maksud dia dan tiada menolong ia dan mencuba ia kerana keadilan. Ada orang tanya baru ni, ustaz, kalaulah satu golongan tu di pihak yang benar, contohnya di Mesir, mereka kata, kalaulah Dr. Mursi ni orang betul, orang yang benar, apa pasal Allah tak tolong dia? Kita kena fikir dulu. Dia di pihak yang benar, dia adil, dia baik, dia tak rasuah, dia pasal apa orang yang baik ni selalu lagu ni? Yang ni jenis geng-geng Ben Sa'ali, dia tak puas hati. Kalau bagus, kalau betul, pasal apa pergi jadi lagu ni? Ini tidak adil. Jawapan kita mudah, kerana Tuhan bukan buat menakan hang. Kalau Tuhan pak kita, atau pak menakan kita, atau anak kita, atau adik-beradik kita, kita boleh pergi selotong dekat dia, apa pasal tak tolong dia? Dia punya bagus, dia minta kerja, takkan tak boleh recommend sikit kot? Dia ni memang bagus punya budak, kalau kerja memang tak ada masalah punya dah. Kalau pak menakan kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ilmu dia luas, menjangkaui apa yang kita duk bayang. Kita tak tahu apa yang nak jadi, dan kita tak tahu di celah-celah kekalutan ni apa Tuhan mahu. Tu yang kita cerita dah. Ni dia pun duduk pening lagi. Awaklah Asisi ni hak zalim ni, dia pergi jadi boleh pula, duk relax pula lah ni. Aku tak puas hati betul. Dia pun duk kata 30 tahun takbir yang Husni Mubarak tu dengan punya teruk dia, dengan korupsi dia, itu dah usung dengan kati-kati dah. Lah nampak macam relax balik. Lagu mana ni? Dia pun duk nampak lagu tu. Tuan-tuan tengok matan kita, dia kata apa? Wa yakhzul asalnya maksud dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menolong atau menghinakan seseorang, atau biar dia dalam kehinaan, atau biar kalau dia dizalimi, Allah biar dia dizalimi walaupun dia orang yang benar, orang yang betul. Wa yabtali, dan Allah uji mana-mana orang yang dia nak uji. Yang ni semua adalah kena pegang tu. Tu keadilan Allah. Keadilan Allah bukan seperti keadilan hak kita hak manusia buat. Manusia buat keadilan apakah?
Itu takat kemampuan manusia aja. Tapi Allah punya adil, tuan-tuan, Allah letak sesuai pada tempat dia. Apa bukti, tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tengoklah, peperangan demi peperangan, bencana demi bencana, kemusnahan demi kemusnahan. Tak. Kalau dari satu sudut sudah kita kaji, umat Islam semakin bertambah ke berkurang? Semakin bertambah. Itu yang kata keadilan Allah Ta'ala. Meninggal banyak, tuan-tuan, tsunami di Aceh. Berapa banyak orang Islam meninggal di Aceh, ratus ribu dan sebagainya. Tapi tuan-tuan, di celah-celah tu Allah bagi ruang kepada orang Islam yang masih ada ni untuk buat kebajikan yang banyak. Yang dah meninggal, tentu dah dia tinggal alam dunia, dia dah ada di alam akhirat. Dia dah bahagia kalau dia orang yang soleh. Dah, mata kita nampak sakit, bencana yang teruk-teruk macam ni, nak bangun balik bukan senang yang kata Aceh. Tapi hari ni orang pergi Aceh, baru ni tengok apa jadi. Kapal hadut sangkut atas tu pun lagi duk jadi tempat muzium pula dah. Boleh duit. Tu baru satu contoh. Di sini meninggal ratus ribu orang Islam di Amerika, hari ni makin bertambah. Sagi di sini jadi apa? Pembunuhan besar-besaran orang buat di Syria terhadap orang-orang Islam, Sunni dan sebagainya. Ada orang Islam masuk Islam di manakah? Ini keadilan. Pasal apa, tuan-tuan? Pasal kita ni nampak hak depan mata ya. Nah, maka Allah kata apa, matan kita dia kata apa? Wa yakhzul, Allah tak tolong satu orang, wa yabtali, dan Allah cuba satu orang itu adalah kerana Allah Maha Adil. Allah cukup adil. Nah, baik, kita tengok syarah dia. Artinya memberi petunjuk Allah Ta'ala akan mereka yang mengkehendaki ia menunjukinya kerana limpah kurnia daripadanya. Allah ni kalau dia nak bagi hidayah, tuan-tuan, satu bapa yang bukan berpendidikan agama pun, yang hanya kerja-kerja kuku kampung saja, tapi Allah nak bagi hidayah kepada anak-anak dia menjadi semua. Benda tak mustahil. Yang ni dia panggil apa, tuan-tuan? Fadlah, kelebihan Allah bagi. Bapa petani ya, tuan-tuan, anak 5 orang, 5 hafiz Quran. Bukan dia tu alim bidang Quran, bukan dia pergi ajar anak dia, tapi Allah buka ruang. Anak nombor 1 ni dia jalan hidup dia, nombor 2 ni jalan hidup dia. Dia yang jaga, dia duk jaga rezeki halal dia. Yang dia jaga ibadat dia, ibadat anak-anak dia, isteri dia. Lain daripada tu, dia surah Allah Ta'ala, Allah bagi satu-satu. Ini kita bagi tahu. Yang kata apa dalam kitab kita, ini limpah kurnia. Kemudian lagi memelihara ia daripada maksiat akan setengah hambanya kerana limpah kurnianya. Kita ni, tuan-tuan, dari sudut akidah dan tasawuf ni, tuan-tuan, kita akan pergi satu tajuk apa dia? Bila kita tak buat dosa dan kita melihat orang ni buat dosa, kena ada rasa sedih kerana sahabat kita duk tengah buat dosa. Tapi kebanyakan daripada kita, bukan semua, sebahagian daripada kita melihat orang buat dosa, mencemuh orang yang buat dosa, itu tidak ada masalah kerana nak mencegah kemungkaran. Tapi dalam masa yang sama ada rasa bangga, aku tak buat dosa. Kita kadang-kadang kita rasa bangga pasal kita orang baik-baik. Lepas tu kita pandang sebelah mata aja kalau orang tu pernah buat maksiat. Sedangkan kalau kita tengok akhlak Nabi SAW, baik dalam kitab-kitab yang kita duk baca, baik dalam kitab-kitab apa sirah Rasulullah, bagaimana Nabi layan orang-orang yang buat dosa. Sebab tu ada hadis yang mai kata, hadis kursi kata, hamba aku, Tuhan kata, kalau dosa dia sebanyak buih sekalipun, atau sebesar gunung dan bukit sekalipun, atau seluas setinggi langit sekalipun, kalau dia kembali bertaubat kepada aku akan ampun dia, wala ubali, aku tak peduli, Tuhan kata. Ini yang kata Nabi dia ajar, dan Allah didik Rasulullah, dan Allah suruh benda ni sampai kepada kita. Tengok, Allah pelihara kita, kita tak buat maksiat, kita tak buat benda tak elok, bukan mana kita kemas. Kadang kita rasa kita kemas, aku tak ada, aku tak benar, benda ni semua tak benar. Tapi bila kita tak buat maksiat, kena balik pada Allah. Alhamdulillah, yang ni kurnia dia. Han tak benar no, sekali pun tak benar no benda ni. Tak benar. Alhamdulillah.
Yang ni sembang kemas ni, aku dari muda sampai ketua rokok sebatang.